lain lah. Alright, so tuan-tuan dan puan sekalian, ada 3 apps yang saya mohon anda buka sekarang untuk kita buat familiarization of the application first. So the first one is the QGIS, the second one is the Google Earth, and then the third one is the Geoda. So I'm going to explain about the differences and what is the function lah on each of the software. And then after that, kita akan mula gather the data, try to do the best. Yang saya katakan dashboard tadi 2 jam tu nanti saya akan simpanlah sikit. Selain daripada buat pembentangan, kita juga akan bawa map yang ada ni ke dalam kita punya dashboard. So jika boleh, salah satu task yang saya ingin bagilah markah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita punya assignment akan melibatkan 3 perkara ini. Pertama, statistical analysis. Kedua adalah dashboard. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan dashboard dengan kita punya geospatial. Okey, jelas Assignment anda nanti lebih kurang macam itulah. Ada 3 perkara ni akan kita bincangkan. Baik. Nak mulakan yang mana dulu? Yang paling senang dulu ke? Yang paling tak best dulu ke? Yang mana? Paling senang. Paling senang adalah Geoda. Geoda ni kalau tuan-tuan dan puan pergi, kita ada gambar file seperti mana yang ditunjukkan pada layar sekarang. Yang ini ada gambar open. Betul? Okey, cuba tekan butang open, dia akan ada beberapa contoh lah data yang sedia ada. Anda ada tak data-data ni? Data yang dalam bentuk dipanggil sebagai example ni, sample data. Pergi kat sample data. Ada tak sample data? Ada Okey. Kalau ada sample data, maka tuan-tuan boleh pergi yang pertama tu namanya query. Betul? Cuba klik dekat query tu. Anda klik query. So dia akan ada map query. Query ni dekat mana? Dekat France, betul Ini adalah satu contoh data. Baik, inilah data yang dinamakan sebagai polygon. Apa dia? Ini data dinamakan polygon. Kenapa saya kata dia polygon? Ataupun nama lain dia multi-polyline. Kenapa dia polyline? Sebab dia satu line yang banyak line lah kat sini kan. So ini adalah contoh interface untuk Geoda. Jika anda klik, maka dia akan enable anda memilih kawasan. If you are clicking here and there, it's enable you to select the appropriate province ataupun kawasan dia. Saya ulang balik semula. Pertamanya anda pergi ke folder, kemudian pergi ke sample data. Sample data ni ambil query. Okey, ambil query. Kita try tengok apa sebenarnya yang kita nak belajar tentang geospatial ni. Ini yang paling ringkas lah. Kita ada apa yang dipanggil sebagai polygon. Boleh Boleh follow? Setakat ni boleh follow? Boleh follow, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, selain daripada apa yang dipanggil sebagai map tadi, anda hanya menarik map. Ini cara dia tadi, anda double klik kan. Kalau anda ada data, anda akan ambil data tu dan buka ataupun anda ada shape file, contohlah ni shape file, saya akan ambil dan masukkan dalam ini. Ini contoh cara nak buka dalam Geoda. Faham Ini simulasi sahaja. Okey. So kita tengok yang pertama tadi, query. Dekat query ni dia ada map. Map ini adalah jenis polygon. Yang seterusnya di atas ini kita ada menu. Betul? Namanya pangkah lah. Nak tutup kita punya file. Save. Kemudian yang ini penting ni. Namanya tabel. Apa dia? Table. Anda boleh buka table ni. Dan anda boleh letakkan di sebelah kanan sebagai contoh. Okey, kelebihan menggunakan Geoda ni. Apabila anda select, maka anda boleh nampaklah apa yang telah dikuningkan. Maka itu adalah nama kawasan mungkin anda rasa stres lah sebab apa benda lah kita cerita pasal negara luar ni. Tak ada, ni contoh saja. Nanti kejap lagi baru kita ambil yang Malaysia punya. Boleh Okey, ini contoh-contoh dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan select, maka inilah kuning-kuning ini akan mula appear menunjukkan data yang kita select In fact, you can also prioritize the yellow selected item here by right clicking, and then anda boleh letakkan kepada apa yang dipanggil sebagai invert selection. Maksudnya you nak sebaliknya yang warna kuning tu. Contoh kan, anda pilih yang ini tapi anda nak yang selain yang anda pilih. Itu dipanggil invert selection. Anda boleh right click. You can also put the move top selected. Macam tadi kan, saya boleh invert balik yang saya pilih kan, dan saya boleh letak di sebelah atas. Faham Saya susunlah urutan dia sebelah atas. Contohlah, katakan yang ini paling tinggi dia punya penyakit ke apa benda. So saya boleh select accordingly. Boleh Okay, try to familiarize yourself. Okay, you can right click also. You can choose the add variable over there. You can do the delete and so on and so forth. Okay,
bagi setiap satu data yang ada ini, sebab itu saya emphasize satu benda yang paling utama. Tuan-tuan dan puan, kalau boleh cepat-cepat belajar CCRM bagi habis. Sebab apa? CCRM bagi habis ni, terutama data analisis dan computer application CCRM. Sebab ada banyak lagi benda lain saya nak cerita dalam bab-bab SPSS yang advance ya. Jadi kalau anda tak cerita lagi yang basic, nanti tertinggal lah. Tapi kalau dah teruk sangat, lambat lagi nak habis, saya akan ajar jugalah. Okey, ini contoh data yang berkenaan, dan data ini untuk makluman tuan-tuan dan puan, anda boleh buat ascending order. This is the example. You can right click. Okay, you boleh tengok dekat sini dipanggil sebagai ascending. You boleh double click. Double click itu akan menyusun mengikut urutan. Dia adalah sangat interaktif di mana jika tuan-tuan dan puan pilih daripada data pada table, dia akan tunjuk pada map. Faham kan? Maknanya kalau saya pilih pada table, dia juga akan shown on the map. Okay, itu basic yang asas ya, table. Kemudian di sebelah kanan ini dipanggil sebagai tools. Okay, tools ni adalah untuk kita buat beberapa manipulasi lah pada map kita. Tapi saya tidak advise tuan-tuan dan puan buat demikian. Sebaliknya kita akan buat manipulation of the map dekat dalam QGIS. Okay, jelas Untuk manipulate map kita buat dalam QGIS. Untuk analisa lanjutan kita buat dalam Geoda. Okay, jelas I hope it's clear. And then we have the weight. Okay, sebelah kanan ini kita panggil sebagai weights manager. Weights manager is very important with regard to the analysis of the neighborhood. Jadi, if you are going to use the cluster analysis, for example, you need to have the weight management here. So, the weight manager helps you to create the adjacent hypothesis, hypothetical condition with regard to the neighbors. So, when you are trying to do something on here, it will giving you some sort of the portion with regard to the neighbors. Nak try ke tak nak try lagi? Nak try dulu tak fungsi weight ni ke tak nak? Tak nak tak nak tak apa. Kalau nak saya akan tunjukkan. Dia simple je. Kalau nak saya tunjuk. Kalau tak nak tak apa. Okey, saya tunjukkan contoh yang anda akan pelajari contoh. Anda boleh tekan weight manager sekarang. And then we are going to load the manager or we are going to create. In this case I'm going to create first. Okay, tekan butang create. Kemudian we have to select the ID variable. For your information, the ID variable must be something unique with regard to the each of the boxes here ataupun polygon ya. Jadi tuan-tuan puan kena pilih satu ID yang unik lah. Kalau kita tengok pada table ni kita ada dipanggil sebagai kod DE kod kawasan So anda boleh pilih variable itu sebagai satu benda yang unik. Dah pilih dah kod DE. Dah pilih ya. Okay, second, we have the numbers of distant weight management. First one we call it as a contiguity weight and also distant weight. Yang ini biasanya kita akan pakai apa yang anda perlu pelajari dalam bab statistical geostatistics lah. Yang ini tak sangat-sangat ditekankan disebabkan oleh anda tak pergi ke master in the geostatistics. Tapi kalau anda nak belajar dengan lebih lanjut, you need to understand a few algorithm. Name is as a key, nearest neighbor, kernel density, distance band dan lain-lain. Ini lebih kepada computational element dekat distant weight. Kita akan pakai yang basic je, continuity weight Okay, dah pilih dah continuity weight. Okay, dekat sini kita ada dipanggil sebagai queen contiguity Queen contiguity ni kita akan ambil sebagai default lah. Default maknanya asas. Nanti kalau anda dah mahir, anda boleh adjust according to your needs So kita akan tekan butang yang dipanggil sebagai create. So anda tekan create ni. Okay, then dia akan minta anda untuk savekan dekat mana perkara demikian So saya akan, kalau anda tengok kat sini, dia ada dekat dalam jadual lah. Dalam Geoda, dalam content, dalam resource. Maknanya kita save dekat dalam folder asal contoh sampel Sebab ini data sampel kan. So saya akan tulis di sini adalah queen. Queen weight. W-E-I-G-H-T. Queen weight. Okay, dah sudah? Queen weight, and then after that you can click the save. Okay, after you click the save, so dia dah tulis kat sini success weight file queenweight.gal created successfully. Dapat Dapat ke tak dapat? Okay, saya ulang balik semula. Pertamanya anda perlu pergi kepada gambar W. W ni adalah weight manager. So we are going to create weight management, which is in this case we are going to select the independent ID. Independent ID maknanya polygon yang menunjukkan setiap satu polygon tu nama masing-masing. Macam ni kita ada kod DE lah.
Kalau anda tak faham apa yang saya maksudkan ini, anda boleh double click dan you can see. Dia memang adalah satu identifikasi kawasan yang unik. Dia tak sama antara satu sama lain ya. Kemudian saya akan pilih as default contiguity weight dan tekan butang create. Bila anda tekan create, dia akan tanya nak save kat mana. So anda save lah dekat kawasan yang sesuai. Saya namakan dia sebagai queen weight. Selepas itu dia akan bagi prompt success. Okey, jelas? Kalau dah jelas, dia akan keluar macam ni lah. Ini dipanggil sebagai weight manager. Okey. Weight manager ni ada 3 item. Yang pertama adalah histogram. Histogram are going to be represented with the how many neighbors that this location are being located. Contohnya, bila saya tekan 6 ni, maksudnya ini menunjukkan bilangan kawasan, dia menunjukkan bilangan dan juga number of areas, name of areas that are having 6 neighbors. 6 neighbors ni maknanya 6 jiran lah. Ni contoh, ni jiran dia, total dia yang paling tinggi jiran dia adalah 7 ke 8. Ini contohlah kawasan-kawasan yang ada jiran. Okay, ini just nak tahu berapa banyak jiran yang available untuk each location ya. Kenapa jiran-jiran ini penting? Siapa tahu? Sebab kita akan ada hipotesis. Hipotesis untuk spatial. Okey, yang ini nanti kita belajar kemudian lah. Just nak tunjuk saja. Ini connect apa dia? Weight tu sebagai pemberat. Nak mengetahui pengaruh perebakan penyakit sebagai contoh kan. Pengaruh perebakan penyakit tu ada tak dipengaruhi oleh kawasan? Ya, adakah penyakit yang kita dapat ni dia adalah kluster ataupun dia random? So kalau dia kluster dalam istilah epidemiologi, khalas senang nak manage sebab dia dalam satu containment. Faham tak? Kita dah boleh nampak kluster dia. Tapi kalau dia berada dalam keadaan bukan kluster, maknanya dia berada secara random. When it's become random, that means the future sub cluster will be happen. Faham tak? Itu dia punya fungsi lah kalau dalam epidemiologi. Okey, lagi soalan dia? Silakan. Kalau ada. Ya, betul. Jadi pemberat ini hanya anda akan dapat apabila anda ada hipotesis. What is your hypothesis? For example, my hypothesis are going to be look into the queen contiguity as a default lah. Let's say you are quite interested into go detail. So you are going to consider the distant weight. Distant weight ni akan melihat kepada jarak bagi setiap satu poligon. So dia akan ambil jarak. Jarak maknanya satu poligon ini dengan poligon yang lain jarak dia. Berdasarkan berapa neighbors yang terlibat. So kita akan ada default dia 4 lah. So you can play with the KNN. Ini dipanggil K nearing neighbors. Yang ini dalam algorithm machine learning lah. Dan dia menggunakan elucidant distance, distance by mile, imperial ataupun matrices. So anda ada pelbagai cara lah untuk manipulate apa yang dipanggil sebagai dia punya neighbors. Weight tadi. So weight ni secara umum saya jelaskan hanya nak melihat kepada whether there is a cluster or not based on the influential neighbor. Kalau anda hypothesiskan by queen ni, contoh queen kan, anda boleh tekan connectivity map. Anda boleh nampak kalau anda pilih this item, anda pilih this one kan. So this one, inilah neighbor dia, nampak tak? Neighbor dia adalah yang di sebelah yang warna putih. Nampak Ni hijau saya pilih, ni neighbor dia. So kalau katakanlah dekat sini ada satu case ataupun 10 case lah. So itulah neighbor dia yang akan ada. So by investigating these issues, we will know whether there is some influence with regard to the spatial or not. Maksudnya, ada tak perhubungan secara langsung pengaruh-pengaruh tempat ni. Kalau dia punya penyakit tu bertaburan kat sini, kita pening lah. Kalau dia cluster pula kita nak tahu sama ada dia hotspot, dia cold spot ataupun dia adalah spatial outlier. Yang itu nanti lebih detail saya akan cerita kemudian lah. Okey, saya nak tunjukkan macam mana nak mendapat nikmat menggunakan geoda ni. Macam mana dia punya interesting dia bila pakai geoda ni kan. Itu je nak tunjuk ni. Nanti saya akan ulang balik juga pada kelas hypothesis. Okey, kemudian kita ada maps and rates. Kat sini kita ada macam-macam jenis map. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tengok saya tekan satu butang yang dinamakan sebagai maps and rates. Anda boleh tekan, contoh. Dan saya boleh pergi kepada quantile dan saya boleh pilih kepada 3 sebagai contoh. Dan saya boleh saya boleh pilih what kind of things that I want to do. For example, I'm clicking the infant and then they are going to give me the 3 quartile with regard to the infants. Infants
birth ke dan sebagainya, kena tengok balik lah pada data ini. So ini contoh. Dapat tak tengok color ni? Cantik kan? Ini contoh kalau infant. That's why nanti kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan punya data ni, kalau you buat dekat PKD, dekat JKN, you balik-balik ke tempat asal you all, make sure that the data that you arrange in the JKN level until the PKD level are quite granular and up to date. Maknanya anda boleh pergi ke pinpoint until the level of environmental health risk, environmental survey and also the epidemiological surveillance. Tapi benda ni belum ada lagi lah berlaku dekat dalam negara kita. Sebab benda tu, data tu bercerakin-cerakin dengan jabatan lain. Betul kan? Jadi, anda lah sebagai agent of change. Walaupun anda je lah yang belajar benda ni kan. Tak apalah. Redo. At least ada something yang we do. And then we hope that something will be grow after that. So, itu quantile map. Contohlah kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, cuba tengok 5 pengkelasan yang diterangkan mengenai, contoh yang paling senang, kita tengok tadilah, namanya adalah suicide. Ini contoh suicide. Mana tempat yang paling banyak suicide? Suicide saya pun tak pastilah. Ini dekat negara lain kan. Tapi nak cerita, ini contoh dia. Anda boleh nampak kawasan-kawasan mana. Adakah dekat kawasan utara ke, kawasan timur ke, barat ke, selatan ke dan sebagainya. Nampak ya? Ini apa pentingnya kita buat visualization ni tuan-tuan dan puan? Decision making process. Decision making process. Because we need to make a quick decision. So that is why the use of Geoda is quite good lah in term of doing that. Dan dia free. Anda boleh buat secara cepat dan pantas. Dan juga anda boleh ambil yang lain-lain lah. Contoh anda tak puas hati kan. Okay, saya tak nak quantile ni. Saya nak my specific value. You boleh buat custom. Contoh lain anda boleh ambil apa yang dipanggil sebagai ni equal interval rates calculation. Ni contoh rates calculate maps. You can also perform some sort of raw rate, accessories, empirical bias, spatial risk dan lain-lain. Contoh saya ambil accessories. Accessories ni saya ambil between the infant and wealth. For example lah, saya ambil infant against the wealth. So we want to know the ratio dekat sini So saya akan pilih dengan wealth. Okay, so saya tekan OK, nampak dia akan bagi maklumat seperti berikut. So you have the numbers of indices with regard to the rates, accessories. Ingat kan, sebab dia akan jadi ratio lah. Dia buat rates. So against the wealth, ni maknanya berapa ramai orang yang ada kelahiran against the gaji dia lah. Wealth. Wealth apa? Gaji lah, kekayaan. So anda boleh tengok mana tempat yang paling high, mana tempat yang low, mana yang tempat not significant lah. Sebab katakanlah kita punya null adalah 1, then the others is not significant. This is all not significant areas. And then this is the highest one lah. Contoh. Okay, jelas So anda bayangkan kalau anda ada penyakit dan jumlah pesakit, populasi manusia dan juga kadar penyakit yang berlaku, prevalence ataupun incidence, then you can calculate the RR lah. Kalau incident anda boleh gunakan RR. Kalau anda ada prevalence, anda boleh kira OR, odd ratio. Okay? Automatically dia akan bagi ya. Okay, seterusnya kita ada yang ke kanan ini dipanggil bubble, kartogram bubble. Ini contohlah, saya buat benda yang sama juga. Dia akan jadi pelik sikit. Dia akan jadi macam gini. Ini adalah based on the intensity of the bubble. So the bubble are going to be indicate two things. Maksudnya size dan juga color. Ini contoh anda nak menggabung jalinkan dua maklumat. Contohlah, ini semua saya tunjuk contoh je ni. Belum pergi detail pada Geoda pun lagi ni. Baru pergi menu-menu je ni. Ke dah pening dah pun menu pun. Menu ni bukanlah pening. Dia dah overwhelming. Okay, dan macam-macam lagi lah. Nanti you all akan explore kemudian. Ini basic asas je nak cerita pasal Geoda. Dah tutup. Dah pening tutup. Dah pening tutup. Kalau tak lagi banyak lagi saya cerita ni. Tapi saya buat teaser. Saya buat teaser. Anda tak payah buat. Nanti kita akan buat sama-sama. Contoh yang saya buat ni tadi. Tuan-tuan akan perhatikan apa yang kita akan bermain dengan data ini adalah seperti berikut. Where we need to create the weight that we created already before. Contoh. And then based on the weight we are going to run for the cluster. So we have the cluster analysis here. And then we have the space and time analysis. Ini space and time analysis dipanggil juga nama lain spatial temporal. Spatial temporal Dalam spatial ni saya tak rasa lah benda ni akan berlaku dalam 5 ke 10 tahun akan datang pun. Sebab projection of our ADET will be 30 officers per year. Jadi kita pun tak dapat 30 officer of 50 officer at the current moment.
So setiap JKN ada, setiap JKN ada yang tak ada. Jadi kemungkinan analisis ni pun kadang-kadang tak dipentingkan pun dalam anda punya pelaporan sekarang. Tapi mungkin ianya berguna pada masa akan datang. Jadi kita tengok contoh. Ni saya tunjuk je contoh. I'm going to perform some sort of, we call it as univariate local Moran's eye. Saya nak tengok pada infant tadi kan. So I'm going to use the weight as follows. And then I'm going to request for this kind of data lah. And then this one also can be learned lah. Anda boleh buat dan tengok dekat luar sana. Cuma how you want to understand about this graph needed. Itulah yang akan membezakan kamu dengan level diploma lah. Level diploma mungkin sekadar buat graph, ada color lah. Tapi you all kena faham ni macam mana perkara-perkara yang melibatkan berlakunya spatial autocorrelation or no spatial autocorrelation. Contoh lah macam dalam ni kan. Kita ada 4 sebenarnya perkara kat sini. 1, kemudian kita ada 2, kemudian kita ada 3 dan last sekali kita ada 4. Ini dipanggil 4 kuadran. Nanti anda akan belajar lah. Saya akan cerita kepada you all the technicalities of it. So kuadran ni contoh macam ni lah. High ni maksudnya hotspot lah. Inilah hotspot. Okay, faham kan? Ini hotspot. So kalau kata ini hotspot, yang ini dipanggil sebagai cold spot. Cold spot apa? Cold spot ni maknanya dia menunjukkan nilai yang rendah, sedangkan yang lain-lain tu biasa-biasa aja. Macam itulah. Yang ini dipanggil sebagai outlier. This is called outlier and then this is called outlier. So we are going to learn about all these things later on. Tapi nak tunjukkan inilah dia punya cerita nanti. Seronok. Pardon? Oh, yang ini adalah sebenarnya dia punya hipotesis. Inilah nanti kita akan kena tahu. Anda akan saya dedahkan. Betul. Kalau awak perasan, sebenarnya dia berkaitan dengan, betul lah apa yang awak maksudkan tu. Kalau saya highlight kat sini kan, ini adalah high ataupun hotspot. Ini adalah cold spot. Ini 2, yang ini dan di atas ini dipanggil spatial outlier. Nanti dalam kelas saya akan cerita macam mana nak fahamkan setiap satu ni supaya tuan-tuan puan boleh membuat cadangan lah kepada doktor pakar dan tim epidemiologi anda untuk mengawal wabak. Kita buat tak benda ni masa COVID-19? Jawapan dia kita buat tapi mungkin kita tak implement lah. Kita buat. Ada juga yang buat, ada juga yang tak buat, ada juga yang faham, ada juga yang tak faham lah. Pardon? Lag. Oh, yang tadi tu. Maksudnya awak nak fahamkan yang itu? Oh, itu dipanggil sebagai spatial lag. Spatial lag ni adalah okey, kalau dari segi dia punya statistik setiap satu data yang kamu masukkan ini, data ini adalah dipanggil sebagai data bukan numerik pada asalnya. Kemudian dia akan dinumericalkan. Kemudian dia akan dalam bentuk yang tidak seragam tau. That's why kita perlu menyeragamkan dengan menggunakan satu indices. That's why kita akan pakai, kita panggil log transformation. Itu kalau dari segi pengiraan dia lah. Kalau anda tanya saya, agak overwhelming lah cara nak memahami pengiraan dia. Tapi nanti kita akan go through one by one. Sebab anda kalau dah pernah didedahkan, baguslah. Contoh, sekejap saya buka balik. Okey, ada daripada tuan-tuan dan puan mungkin dah pernah tengok. Ni contoh kan. Okey, apa yang nak dicerita dekat sini sebenarnya adalah the spatial lag. Ni adalah lag infant. Lag infant ni maksudnya kita punya jumlah kes mengikut distribution spatial. Ni spatial lag tapi dia bukan dalam bentuk spatial correlation biasa. R correlation yang anda belajar adalah R correlation yang tanpa mengambil kira weight pada spatial. Faham? Macam kita kira R lah. R sama dengan sigma XY mana sigma X kali dengan sigma Y bagi dengan punca kuasa sigma X kuasa 2 tolak dengan sigma X yang dikuasa 2 kan tolak dengan sigma Y yang dikuasa 2 kan tolak dengan sigma Y kuasa 2 yang dikuasa 2 kan. Dan anda akan dapat R kan. R adalah dalam julat tambah tolak negatif 1. Yang itu nanti anda belajarlah dengan anda punya pensyarah berkaitan dengan CCRM. Daripada R correlation itu, sama juga macam correlation ini. Tapi yang ini berbeza sebab dia ada weight. Apa maksud weight? Dia ada pemberat. Pemberat itu adalah tempat spatial. Sebab itu dipanggil lag infant. Dia tak panggil number of infant. Faham ya? Jadi itulah yang kalau kamu tanya, ini dipanggil lag infant based on the spatial. Yang ini adalah based on the infant indices. So dia bukan nilai sebenar tau. Dia adalah nilai yang telah
tukarkan indeksnya. That's why kalau Moran's I ni anda tengok nilai dia 0.229. Kalau you have another variable, dia akan mungkin bawah daripada 0.229. Ada yang mungkin nilainya negatif. Negatif maknanya dia spatial autocorrelation yang negatif. So apa sebenarnya kita nak buat ni? Kita nak tahu ada kluster ke tidak. Itu je. Kita ada hipotesis. Hipotesis dia adalah spatial random is happening or spatial is not random. Maksudnya kes berlaku secara random ataupun kes berlaku bukan secara random. So kalau dia berlaku secara random, maknanya kes itu adalah tidak cluster. So bila tidak cluster, sakitlah kita. So dia ada 3 yang utama. Pertama randomness, kedua cluster dan yang ketiga dipanggil sebagai cluster random. Lagi satu adalah apa? Spatial apa? Cluster random. Ada lagi satu macam scattered lah. Dia tidak ada kaitan lah, tidak ada kaitan. So benda-benda ni yang kita akan tengok nanti dalam kita punya kelas apa nama ni? Analisis spatial ya. Dan anda tengok ni baru satu contoh dia ada banyak statistik-statistik yang terlibat saya tunjukkan saja. Kita ada local G statistik, kita ada Jettis odd. Local G ni guna Jettis odd lah. Dan lain-lain lah, banyaklah senang cerita apa yang ada dekat dalam ni. Dan yang lebih menariknya menggunakan Geoda ni, anda juga boleh menggunakan regression. Tahu regression kan? Tapi yang ini kita boleh gunakan regression based on the spatial regression. Dipanggil sebagai spatial lag regression. Contohlah anda masukkan suicide, contoh saya masukkan infant, and then we are going to use the predicted value coefficient variable white test dan sebagainya. So kita boleh run. Dia akan bagilah output. So output yang kita ada ni adalah based on the linear regression yang biasa anda pelajari. Tapi beza dia dekat sini is we have the weight dan juga kita ada elemen spatial lah. Dekat sini dipanggil sebagai spatial regression. So contohlah tuan-tuan boleh tengok ada coefficient, standard error, T statistik dan probability. Yang ni nanti itulah saya nak cerita lebih-lebih pun. Anda ingat lagi tak simple linear regression? Simple linear regression akan ada 2 output. Satu output dipanggil sebagai predicted equation. Satu lagi adalah model fit. Dan lagi satu, hipotesisnya adalah dipanggil sebagai predictors. Ingat? Kalau anda ingat, baguslah. Kalau anda tak ingat dan tak belajar lagi, maka saya tak boleh cerita. Nanti kalau saya cerita, anda akan berada di awang-awangan. So saya nasihatkan yang spatial regression dan sebagainya, kita cerita kendian. Kalau ada yang ingat, baguslah. Maksudnya anda ada pernah gunakan benda-benda ni kan. Okey, yang seterusnya kita ada cluster. Yang ni pun saya tak boleh ceritakan sekarang. Kemudianlah kita cerita. Ada dalam kurikulum kamu mengenai hierarchical cluster analysis. Hierarchical cluster ni contoh. Anda ada satu indeks tapi anda tak tahu macam mana nak menunjukkan indeks tu berdasarkan dalam kumpulan yang bagaimana. So anda boleh gunakan hierarchical cluster dan lain-lain. So kesimpulan dia lah. Saya bagi kesimpulan. Satu lagi sebelum saya bagi kesimpulan. Anda boleh buat animasi. Apa dah? Bagusnya menggunakan Jordan, anda boleh create animation. You can animate based on the time. Contohnya macam mana data tu berada lah daripada satu masa yang lain. Saya ambil contoh katakanlah anda ada satu kes dekat daerah ni kan. So macam mana anda nak tahu lepas tu dia pergi mana? Adakah dia pergi sini, dia pergi sini. Lepas tu dia pergi sini, dia pergi sini, dia naik ke atas, ke utara, ke selatan, ke timur ataupun dia telah merebak ke keseluruhan negara. Jadi daripada perkara ini, maka kita boleh tahulah. Contoh kalau dia dapat daripada sini, kita tahu. Dia dapat daripada neighbor. Neighbor maknanya negara lain lah. Betul tak? Kalau dia dapat tengah-tengah, kita tahulah dia center of area. Macam Malaysia ni, banyakkannya begitulah sebab semua orang datang landing kat KLIA. Betul? Kita ada 3 yang utama kan. KLIA, Johor dengan Penang. Ini 3 yang besar lah. So mana-mana yang datang daripada luar, memang kat kawasan tu akan ada influence direct dengan kita punya case. Tapi kita kena tengok juga how the people travel. Sometimes dia sampai kat sini pagi, tengah hari kejap lagi dia dah sampai kat sini. Sebab dia gunakan flight connector ke tempat lain. Jadi, travelling of all these things, transit and so on, akan influence the spread of the disease. So that's why we need a team that are confident and knowledgeable enough to predict. Now is the time for you is to predict tau. Kalau boleh lah zaman sekarang. Tapi memang nak cerita ni level lain lah. Saya dah macam berada di alam lain, awak berada di alam lain. So tak boleh cerita lebih-lebih. Betul, saya tak boleh cerita Geoda ni. Mungkin tak lamalah kita berada mungkin tak lamalah untuk anda bertahan sampai anda betul-betul dirasakan tak penting menggunakan Geoda ni, tapi pada saya pentinglah sebab dia membantu tuan-tuan dan puan untuk membuat visualization. Dalam masa yang sama nak menterjemahkan maklumat spatial.
Kita ada maklumat spatial ni and yet we do not leverage it in our context. Apa-apa jugalah kalau saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, contoh data-data yang tuan-tuan dan puan akan pelajari nanti. Allahuakbar. Error sebab ni saya dah banyak sangat data dah ni. Ni contoh case dummy ada tak? Ni contoh. Nanti tuan-tuan dan puan akan saya dedahkan bagaimana nak membuat map seperti ini. Nampak? Kita ada map biasa. Tapi map ni kita letakkan grid dan dekat dalam grid tu kita letakkan case. Kat sini anda boleh tengok. Ini semua bukan saya buat satu-satu. Tak, komputer yang tolong buat. So kalau anda tengok kat sini kan kita ada case, kita ada high, low. Ini kita telah analisis lah. Tapi yang lebih penting tuan-tuan puan akan lihat sebenarnya adalah, sekejap saya pun tak nampak ni. Area, district, right top, ID grid. Ni case. So kalau tuan-tuan puan tengok kat sini kita ada case kan. Kita ada part case. Nampak tak? Yang ini semua kalau tuan-tuan puan perasan, ini masih lagi di peringkat sederhana. Dia ada lagi satu peringkat lanjutan. Sebab apa? Sebab data ni tak ada pula by bulan dan masa. Kita boleh buat benda-benda itu. Faham ya? Dengan hanya faham satu aspek dan you can grow your analysis much more detail. Saya ambil contoh lah. Ni contoh sahaja. Kalau anda tak suka pun tak apalah. Sebab saya nak rekodkan sahaja benda ni. Untuk anda perhatikanlah bagaimana benda ini boleh di leverage for your own purposes. So let's say saya nak buat hypothesis with regard to the local Moran's Eye and then I'm going to look for the case. Saya nak tahu je dekat mana hotspot dan juga dekat mana cold spot. So saya akan dapatlah maklumat-maklumat berkenaan. Ada 65,000 box yang ada dalam ni. So dia memang akan berpusing lama sikit. Kalau anda punya komputer RAM 4GB, 2GB SDRM, selamat jalan lah. Nampak tu? Non-responsive saya tekan ignore lah, saya nak paksa juga dia jalan. Okay, they will give me the plot something like this. Okay, nampak tak plot dia? So the most important part is actually identify the high. Apa maksud high? Kawasan hotspot. Inilah kawasan hotspot. Kawasan hotspot ini bila kita kata high, maksudnya kawasan ini adalah kawasan wabak. Ini kat mana ni? Kota Kinabalu. Ini kawasan wabak ni. Okay, yang lebih penting sebenarnya adalah kita nak tengok high-low. High-low ni adalah kawasan yang kita panggil outlier. Kawasan sekeliling itu tak ada case. Tapi apa case kau boleh ada case? Faham tak? Kawasan tu bukan kawasan case tapi kau boleh ada case. Ini contoh. Ini adalah dipanggil sebagai high-low. Kemudian kita ada low-low. Low-low ni tak payah cerita sangat lah. Biasanya kita akan tengok low-high dan juga high-low. High-low ni adalah indikator penting lah untuk epidemiologi sebab dia menunjukkan kawasan itu mempunyai wabak yang kita tak tahu terkawal atau tak terkawal, tapi yang pasti jiran-jiran dia tak ada wabak. Dan kenapa engkau boleh berwabak? So kemungkinan besar adalah disebabkan oleh masalah manusia, disebabkan oleh masalah pentadbiran ataupun pengurusan lah kesihatan awam yang kita buat kat sana. Ini contohlah analisis berkenaan. Okey, boleh nampak ini teaser. Nanti anda buatlah. Saya akan bagi anda buat. Tapi kalau RAM komputer anda tak kuat, anda boleh tengok video je lah. Okey.